yang keempat ya. Yang wajib kita ketahui tentang sifat Allah yang wajib ni, kita kena wajib ketahui. Sifat ni sifat yang wajib. Artinya mesti ada pada Allah Ta'ala. Tidak diterima akal kalau sifat ini tak ada pada Allah Ta'ala. Yang wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Wajib ni wajib akal. Artinya tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib akal ya. Tidak diterima akal akan adanya. Atau dalam kata-kata lain mesti ada. Jadi bermakna Allah itu mesti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Asal lain daripada Allah tu dibandingkan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah, maka bandingan tu tak betul, tak boleh diterima. Akal tidak menerimanya, akal menolaknya, akal reject. Dibandingkan dengan apa juga? Dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan pokok besar, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan patung, dibandingkan dengan berhala, dibandingkan dengan apa saja, dengan burung, dengan ikan, dengan apa, beruang, dengan gajah, dengan rimau. Allah bukan Rabb itu. Tak boleh nak dibanding-bandingkan dengan apa jua perkara yang baru. Itu bersalahan Allah Ta'ala ya? Dengan segala yang baru, sama ada zatnya atau sifatnya maupun af'alnya. Af'al itu artinya apa? Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan yang baru. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan manusia. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan robot. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan apa jua selain Allah Ta'ala. Begitu juga sifat Allah Ta'ala. Nama boleh serupa. Sifat Allah Ta'ala tu boleh serupa dengan sifat kita. Allah mengetahui, kita pun mengetahui. Allah melihat, kita pun melihat. Allah mendengar, kita pun mendengar. Tapi serupa ke tak? Tak serupa. Allah mendengar dengan kita mendengar berbeza. Jauh benar bezanya pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Apa bezanya nanti akan kita bicara bila sampai kepada bab sama nanti ya. Jadi tak sama ya. Sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, tak sama. Apa saja yang Allah cipta, apa saja yang Allah buat tak sama dengan ciptaan manusia dan perbuatan manusia. Begitu juga hukum hakamnya ya, tak sama hukum hakam yang Allah tetapkan dengan hukum hakam yang manusia cipta. Sebab itu kita syirik hukumnya kalau kita menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Yang ini yang ramai orang tak sedar ni, tak perasan, sama aja gitu. Ya? Dia tak sedar dia syirik tu. Sebab itu syirik ni ada 3 jenis syirik. Setengah ulama kata 4, tapi yang nombor 4 ni dipertikaikan. Yang pertama namanya syirik jali. Syirik yang nyata, yang terang. Seperti menyamakan Allah dengan patung-patung, menyamakan Allah dengan berhala-berhala, menyamakan Allah dengan apa, dengan lembaga-lembaga. Itu syirik jali namanya. Yang kedua syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang tak ramai orang yang tahu kecuali mereka yang ada ilmu pengetahuan. Iaitu menyamakan hukum Allah dengan hukum yang lain daripada hukum Allah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu yang tersembunyi tu. Apa aja kata dia. Kan tak ya Allah tu menyembuhkan penyakit kata. Tok pawang berain dari kampung pun handai juga menyembuhkan penyakit kata. Sudah serupa. Menyamakan Allah dengan tok pawang berain. Tok bomo, raja tok bomo tu pun handai juga. Sudah sama raja tok bomo dengan raja bomo, raja pawang, raja bomo ke apa? Raja bomo sudah serupa aja menyamakan raja. Buanyo aja dah serupa dengan Allah Taala. Itu syirik, namanya syirik apa? Syirik khafi, tersembunyi. Macam mana tersembunyinya? Macam bulu hitam pada kaki semut yang hitam, pada badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Itulah dia punya tersembunyi. Sekali lagi, seperti bulu yang hitam
pada kaki semut yang hitam, pada badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke tak? Bulu kaki semut tu nampak ke tak? Terusahkan bulu kakinya, tunggul pun tak nampak. Ya? Begitulah tersembunyinya. Ini dalam kitab-kitab tasawuf boleh jumpa tu, dan kitab hikam ada jumpa itu, ya. Bandingan syirik khafi tu. Ya, seperti sekali lagi, seperti udah lupa penat ngabornya. Seperti bulu yang hitam lagi. Di mana bulu tu? Pada kaki yang hitam, kaki semut yang hitam lagi. Kaki semut tu di mana? Belum. Pada badan semut yang hitam lagi. Di atas tunggul yang hitam lagi. Di malam yang kelam. Itu dia punyalah. Punyalah tersembunyi, ya. Tak boleh nampak kecuali orang yang ada ilmu pengetahuan, baru dia nampak. Itu syirik. Syirik khafi ni sama dengan syirik jali pada hukumnya, kafir dua-duanya. Syirik jali pun kafir, syirik khafi pun kafir. Ada lagi satu syirik yang ini tak ada kafir tapi berdosa besar, iaitu syirik kecil namanya. Syirkul asghar, alif sad ghain ra. Syirkul asghar, syirik yang kecil. Aku yang ku takutkan kamu, kata Rasulullah, lebih daripada aku takutkan Dajjal, ialah syirik yang kecil. Tanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu yang dikatakan syirik yang kecil tu, wahai Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Riya'. Riya' tu syirik tu, tapi syirik kecil. Dia tidak kafir, tetapi berdosa besar. Bukan kafir tapi berdosa besar. Tak ngapel lah, ya? Ada tak ngapel lah, ya? Dosa besar aja, bukannya kafir, ya, gitu kan? Kita dosa kecil ke dosa besar ke tak berani, kerana kedua-duanya boleh menyebabkan masuk dalam neraka. Walaupun dosa kecil masuk neraka juga. Neraka itu juga. Bukan ada special dosa kecil neraka ini, dosa besar neraka itu. Dah, neraka itulah dia. Apinya api itulah juga. Malaikatnya malaikat itu juga. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, yang kasar-kasar. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Allah suruh balun apa buatnya? Balun. Allah suruh bedah apa buatnya? Bedah. Allah suruh pelupuh apa buatnya? Pelupuh. Walaupun dosa kecil. Jadi jangan kita berani dengan dosa-dosa kecil ni, ya. Sedangkan riak tu bukan dosa kecil, dia dosa apa? Dosa besar, dosa kecil pun tak lalu kita nanggungnya. Ini kan pula dosa besar. Itu riak. Ada lagi satu yang ini tidak berdosa dan tidak pula berpahala. Itu namanya riak. Bukannya riak, syirik tadi. Syirik tadi ada 4, tapi yang 4 ni, yang nombor 4 ni dipertikaikan oleh banyak ulama mempertikaikannya. Namanya syirik harus. Syirik yang harus, tidak berdosa, tidak berpahala, iaitu membuat suatu ibadah kerana hendakkan syurga, membuat suatu ibadah kerana takutkan neraka, meninggalkan suatu perkara kerana hendakkan syurga, kerana takutkan neraka. Itu syirik. Setengah ulama mengatakan syirik, tapi syirik ini syirik harus. Dipertikaikan oleh ramai ulama itu. Kenapa? Bila syirik mana ada yang harus, bila syirik mesti kan dia derhaka tu, tak ada harus-harus, kata setengah ulama. Tapi ada ulama mengatakan harus. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak menilai yang ini, yang nombor 4 ni. Sama ada nak terima dia. Kalau dia harus, kalau kita terima, hukumnya tetap syirik tapi tidak berdosa. Cuma kualiti ibadahnya tu terlalu rendah, kerana dia kerana syurga, kerana takutkan neraka, rendah benar kualitinya. Bila dia paksa baru nak buat, bila ayahnya megang rotan baru nak semayang, bila dapat upah coklat baru nak buat kerja. Itulah lebih kurang. Jadi nilainya, mutunya, makamnya rendah. Yang nombor 4 ni rendah.
Tapi ada setengah ulama kata yang ini syirik tapi tidak berdosa. Ya. Pasal dia harus apa artinya? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya. Dia ada ulama-ulama katakan mana ada syirik yang harus katanya. Jadi itu pulang kepada tuan-tuan lah. Nak terima ke tak terima yang ini. Tapi pendapat ada yang mengatakan syirik ini syirik yang harus. Tapi yang tiga mula-mula tadi itu tetap syirik yang berdosa. Tak ada perselisihan pendapat tentang itu. Semuanya hukumnya haram. Yang pertama, yang kedua itu kafir. Yang ketiga ni haram. Ar-riya'u ya, haram. Ya, sebab itu ibadah kita dah habis dah tamat dah kan. Kita dah baca Hidayatul Salikin dah tamat belum? Ibadah kita naik langit pertama, diempuk kepada orang yang buatnya, itu naik langit kedua, diempuk lagi ketiga, diempuk lagi. Kalau lepas itu sampai langit ketujuh baru dicek riak itu. Ya. Riak tu last kali dicek. Lupa ke dah? Ingat dah lupa, penat dia kata kalau lupa kita ngaji balik. Ulang balik ya. Itu riak ya. Riak ni artinya berbuat atau meninggalkan suatu ibadah itu bukan kerana Allah. Itu namanya riak. Ngapa tak buat? Takut riak. Riak itu. Dosa besar tu ya. Kalau ada besar zarah riak tu dalam diri dia tu, takkan masuk ke dalam syurga lagi. Tidak akan masuk syurga seseorang yang ada riak dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Maknanya kalau ada riak, kalau hebat macam mana ibadahnya pun masuk neraka dulu. Dihilangkan riak tu, dah habis baru dapat masuk ke dalam syurga. Itu riak ya. Dia dikira syirik yang kecil. Jadi ketiga-tiga syirik ini semua boleh menyebabkan masuk ke dalam neraka. Cuma riak ni tak kekal dalam neraka. Dia berdosa besar. Dia dikira sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, adakah kamu nampak siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang yang menzalimi anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga menghalang orang miskin daripada makanan. Lagi wailul lil musallin. Neraka wailah bagi mereka yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai di dalamnya, allazina hum yuraun, mereka yang riak di dalam ibadahnya. Termasuk tuan guru ngajar juga, kalau ada riak dalamnya, maka pendusta agama lah tu. Begitu juga tu imam, kalau ada riak tadi, pendusta agama lah tu. Begitu juga pengurusi masjid, pengurusi surau. Dah kena. Kalau ada tu bangga aja, aku lah pengurusi surau. Riak lah tu, ya. Allazina hum yuraun. Begitu juga apa? YDP kawasan. Kalau dia kerana itu je dia riak, allazina hum yuraun. Bendahari kawasan. Mana ke dia bendahari? Kalau ada lah, ini bendahari tahu. Itu yuraun lah tu. Riak lah tu, ya. Itu dia yang apa, pendusta agama. Bila riak tu dia kata pendusta agama. Dia mendustakan agama. Tapi yang saya sebut tu contoh dia, bukan dia riak betul ya. Pengurusi surau ni tak ada riak. InsyaAllah ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, udah tu. Jadi persalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Dan sama ada yang baru yang telah ada. Yang baru tu yang telah ada, dulu-dulu dah ada. Orang tu dah ada, dah mati pun. Tak sama. Yang perbuatan Allah Ta'ala menjadikan orang tu tak sama dengan kalau ada orang lain menjadikan orang juga. Tak sama. Sama ada yang baru, sama ada yang belum ada, atau yang belum ada. Yang baru yang telah ada ataupun yang belum ada. Tak sama. Apa saja ciptaan manusia yang akan datang. Anda tahu kan ya?
Tengok mentokar punya canggih ciptaan manusia kan. Yang akan datang lagi canggih. Mereka kata mentokar boleh terbang ke? Ya. Dia terbang mentokar tu kita sampai ke jalan apa tu? Udah traffic jam. Ya. Bila traffic jam macam dia tekan butang tu, udah keluar kipas. Udah boleh terbang. Tok jadi helikopter. Tahu? Mana siapa? Mustahil ke? Ya. Jadi helikopter udah lepas dia traffic jam. Betul dia terbang, lalu ikut lombong. Tengok dalam lombong tu ikan kala ada, ikan talapia ada, ikan apa lagi? Ikan baung ada, ikan keli ada, ikan ruan ada, besar-besar lah tu. Dia pun keluar jaring. Tekan muzik keluar jaring tu lah. Keluar apa? Apa keluarnya? Yang tu kalau jaring dia pun nyelam, sudah jadi kapal selam. Nangkap ikan talapia, nangkap ikan keli, nangkap ikan ruan. Ya. Tapi tak sama juga dengan perbuatan Allah Taala ya. Kerana yang itu boleh rosak ke tak boleh? Boleh rosak ya. Kapal selam tak nyelam pun ada. Kapal terbang tak boleh terbang pun ada. Tapi perbuatan Allah cuba tengok. Matahari ada warna rosak. Ada warna MC matahari. Ada warna lewat. Bulan je tengok. Time masa dia keluar lah. Itu perbuatan Allah. Tak sama dengan perbuatan manusia. Walau macam mana canggih pun perbuatan manusia, tak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Okey. Ya. Sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Sama ada yang baru. Yang baru tu yang baru keluar lah. Baru tu apa tu ya? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama baru ya. Cakap Melayu ni. Kadang-kadang tak tahu nama apa istilah baru. Tak pernah baru lah. Tak lama baru lah. Baru tu kerti apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru. Macam kita ni, baru dah? Baru. Matahari tu baru dah? Baru. Ya, semua. Selain Allah, semua je baru. Selain daripada Allah, semua baru. Yang bukan baru hanya Allah Ta'ala sahaja. Lain tu malaikat baharu, manusia baharu, binatang baharu, ikan baharu, burung baharu, bulan baharu, bintang baharu. Kerana dulu tak ada, bila Allah cipta baru ada. Itu namanya baru. Yang bukan Allah semua baru. Atau dipanggil makhluk, atau dipanggil alam. Itu bukan Allah ya. Bila bukan Allah itu boleh dipanggil apa? Alam, boleh dipanggil makhluk, boleh dipanggil baharu. Lagi apa? Boleh dipanggil mungkin. Mungkin tu boleh ada, boleh tak ada. Itu 4 gelaran bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah dia bukan baharu. Allah tu qidam. Artinya dia tidak ada permulaan adanya. Tak boleh kita katakan baru. Dia qidam. Azali, dari azali lagi adanya. Ya. Alright. Maka hakikatnya, apa arti hakikatnya? Yang sebenar-benarnya, itu hakikatnya. Ibarat itu seperti. Seperti daripada menafikan. Apa arti menafikan? Menidakkan Tuhan. Itu menafikan. Menidakkan. To deny. Tahu deny? Dekat orang putih. Satu tu accept, lagi satu tu deny. Kalau terima, accept. Kalau tolak, deny. Menafikan. Tuhan berserupa dengan yang baru. Menafikan Allah itu serupa dengan apa saja yang baru. Allah tu rupa burung, bukan. Allah tu rupa lembu, bukan. Allah tu rupa gajah, bukan. Allah tu rupa lembaga, bukan. Allah tu rupa berhala, bukan. Allah tu rupa api, bukan. Allah tu rupa cahaya, bukan. Apa saja. Kalau kita banding dengan Allah, semua ada jawabnya apa? Bukan. Itu menafikan. Ya? Mengatakan bukan. Itu artinya menafikan. Ya. Itu menafikan. Tuhan berserupa dengan baharu pada zatnya atau pada sifatnya. Allah itu sempurna, yang lain semua tidak sempurna. Pada sifatnya atau perbuatannya. Perbuatan manusia walau macam mana canggih pun tak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala buat satu benda tu kekal, sempurna je, tak ada rosak-rosak pun, tak ada ngantor bengkel pun, tak ada. Matahari ada pernah pergi bengkel? Bulan ada pernah pergi bengkel kan? Kamu main apa? Aku main bulan, bulan rosak ada? Tak ada, tak pernah rosak. Matahari tak pernah rosak, bulan tak pernah rosak, bintang tak pernah rosak. Apa saja ciptaan Allah yang tidak ada campur tangan dengan tangan manusia, dia semuanya sempurna. Fungsinya tak ada langsung pun dia mengalami kerosakan, mengalami kecederaan, mengalami apa-apa pun. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Berbeza dengan ciptaan manusia. Itu sebab ciptaan manusia ni makin lama makin canggih, makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Mengapa canggih? Menandakan ciptaan mereka yang dahulu belum cukup sempurna lagi. Dicanggihkan lagi, ditambah lagi kesempurnaannya. Sebab itu tahun depan ada desain yang baru pula, lebih sempurna dari sebelumnya. Tahun depan lagi ada lagi yang baru, lebih sempurna dari sebelumnya. Begitulah, makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Bermakna ciptaan manusia tidak sempurna. Sampai bila-bila pun tak pernah akan sempurna. Tapi ciptaan Allah tengok. Allah cipta manusia. Ada kata Allah cipta manusia ni 4 kaki, ada. 2 kaki itulah. Sampai bila-bila itulah apa manusia. Dan Allah isyar betul. Ciptaan manusia ni adalah sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami cipta manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Yang bagus-bagus semua belah atas. Akal belah atas, mata belah atas, otak belah atas, semua belah atas. Yang buruk-buruk semua mana? Di bawah. Nafsu di mana? Di bawah. Tai di mana? Di bawah. Air kencing di mana? Di bawah. Semua di bawah. Itu dia hebat ciptaan manusia. Ciptaan Allah ya. Manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala tu. Tengok dia mencipta hidung. Allah cipta hidung manusia. Mana apa-apanya? Elok aja lubang ni ke bawah gitu. Kalau tampaknya lubang ke atas ni negaknya tuan-tuan. Macam mana kalau lubang ni kata ke benar? Kalau hujan nak berpayung pula kat sini. Itu dia hebatnya ciptaan Allah ni. Manusia ni. Itu sebab Allah cabar manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dalam diri kamu itu, dalam diri kita ni, apakah kamu tak nampak kebesaran Allah Ta'ala? Tak nampak ke engkau kebesaran Allah Ta'ala? Diciptanya manusia itu sungguh sebaik-baik ciptaan. Muka di depan. Kalau muka tang belakang macam mana agak tuan-tuan? Kalau muka kita ni tang belakang macam mana? Ini belakang ni ke depan. Muka ni ke belakang macam mana? Macam mana naik motor kan mobil tu naik motornya. Tidak boleh nampak? Bunyi macam kartun tapi ya ke tak? Ya lah tu. Lagi diciptanya hidung tu dekat dengan mulut. Ngapa dekat dengan mulut hidung tu? Pasal dia ni fungsi hidung tu membau. Bila kita makan dia cium okey kata hidung, ngap baru masuk mulut. Okey ngap, okey ngap. Kalau tampil letaknya hidung tu dekat punggung macam mana? Tahu? Yang pertama baunya 24 jam bau itu aje lah. Apa baunya? Bau tai aja 24 jam. Nak makan pula, boleh ke belakang. Tengok ke belakang. Okey kena baru makan. Okey baru makan. Okey baru makan. Sikit ke macam teruk tu. Ini dah senang automatik. Okey ngap. Bunyi kartun ni. Tapi inilah dia hakikat yang sebenarnya. Ada lagi tau. Ada lagi tu. Tengok rambut kalau tak dipotong macam panjang. Ada objection. Ada bangkangan. Kuku kalau tak potong macam panjang sampai ke pintu tu boleh Janggut kalau tak potong panjang sampai ke lantai. Lagi misal kalau tak potong panjang. Tapi ada tak benda tak mau panjang? Apa? Bulu kening dengan tu tak panjang. Pasal apa tak panjang? Apa salah panjang
orang tua. Cuki keteruk ni kalau dia tu panjang. Nak buat tokah tak boleh. Saya dari kampung kemarin senang kena begitu nyebak nak buat tokah. Nak ngajar pun dah terkomot. Assalamualaikum. Sikit ke punya teruk. Dia tak panjang, dia panjang itu. Dia bukan tak tumbuh. Tak percaya cukur bulu kening tu. Dia tumbuh ke tak? Tumbuh. Tapi dia sampai kepada satu peringkat, dia berhenti di situ. Saya umur 73 tahun tak pernah cukur pun. Macam itu aja. Tak ada pula tak ada pula dia panjang sampai ke bawah. Dia sampai ke satu peringkat, dia berhenti. Itu dia. Siapa yang menentukannya tu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak terasa lagi kebesaran Allah Taala. Kemudian tengok alam ni pula. Allah jadikan alam ni. Macam mana? Itu yang Allah cabar manusia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dijadinya malam, lepas malam siang, lepas siang balik malam, lepas malam jadi siang. Kalau tampilnya tak ada siang-siang macam. Tuan-tuan, malam je matahari langsung tak keluar macam. Apa jadi pada dunia ni? Apa jadi pada alam ni? Dia malam saja. Bolehlah pergi naik kelab aja. Apa jadi akalnya? Cuacanya makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Saya rasa pagi tu dekat subuh tu macam mana rasa cuacanya? Sejuk benar. Tapi kalau tak keluar-keluar matahari tu macam sejuk lagi dah, tambah sejuk. Itu yang berlaku, macam berlaku di kutub utara tu. Apa jadi? Segala yang cair semuanya beku. Termasuk juga darah-darah dalam badan kita ni menjadi beku lagi. Air-air yang dalam badan kita ni beku belaka. Ada air dalam badan kita ni. Banyak airnya. Kalau dah beku apa jadi dia? Matilah, tumpuk. Dah beku semua ya. Dia nyebut tumpuk tu, saya boleh nak sebut tadi. Segan nak nyebutnya, dah dia nyebut saya sebut lah. Pasal darah tu dah beku. Jadi bermakna udah habis sejuk Allah datangkan matahari. Naik matahari, berkata panas. Udah terlampau panas, masuk balik. Udah pukul 2 kata tu, udah matahari makin turun. Udah ada sejuk balik. Sejuk ya. Udah terlampau panas, dia sejuk balik. Lepas tu dah sejuk, naik balik matahari. Begitulah dia. Supaya cuaca alam ni stable aja ya. Kalau tampilnya matahari tak nak turun-turun macam mana? Dia naik je tang situ je. Tang manja ni je. Kelama mana? Macam mana? Macam bukannya cahaya, apa? Menggelegak. Kalau dia panas ni, dia makin lama makin panas. Walaupun sikit panasnya. Tak percaya, cuba tinggi air tu, buah api kecil di bawah tu. Tapi biar lama-lama, apa jadinya? Menggelegak dah air. Menggelegak lah air tu. Walaupun sikit air ni. Apinya sikit aja. Tapi menggelegak air tu. Kenapa dia makin lama makin panas? Atau kalau dah 24 jam tak ada apa jadi air tu? Menggelegak lah. Menggelegak segala yang cair. Sungai menggelegak, laut menggelegak. Lagi tasik menggelegak, parit menggelegak. Yang dalam badan kita ni ada tak cair dalam badan kita ni? Air tu menggelegak belaka. Sudah ni? Tumpuk juga. Kalau matahari tak turun pun tumpuk. Kalau dia tak nak keluar-keluar pun tumpuk juga. Dua-dua tumpuk. Ini dia. Allah jaga alam ni melalui pertukaran malam dan siang. Ya. Supaya manusia ni boleh selamat hidupnya. Di waktu malam kita boleh berehat. Waktu siang boleh mencari pekerjaan, boleh mencari rezeki. Ini dia kehebatan, kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru.
pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan zat dengan yang baru pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arab. Zat Tuhan tu bukan jirim. Jirim tu artinya benda. Ya, benda. Jadi dia ada dua jenis benda tu. Itu nanti lepas ni kan. Ya, jirim tu benda. Dan juga bukan arat. Arat ni sifat benda. Namanya arat, ya, sifat benda. Jadi Tuhan tu jirim pun bukan, arat pun bukan. Lain daripada Tuhan, dia ada jirim namanya. Jirim tu benda. Jirim tu benda, ada dua jenis benda. Satu benda yang berjisim, jirim yang berjisim. Lagi satu jirim yang tidak berjisim. Ya, selain dari Allah ni, ya, benda ni ada dua jenis. Satu yang berjisim, macam saya ni, tengok saya ni, ada tak? Ada tak jisim saya? Ada tak jisim? Mana apa ya? Yang pertama pendek, yang kedua tua lagi, apa lagi? Yang ketiga hitam, yang keempat perut buncit, yang kelima ada janggut, yang kelima yang keenam macam-macam lah. Itu jirim yang ada jisim. Ya. Macam botol ni, ada jisim tak? Ada jisim. Ada apa? Ada tubuhnya. Itu jirim berjisim namanya. Jirim jisim. Kalau tak nak ber pun tak apa. Jirim jisim. Ada lagi satu jenis jirim, ada tapi tak ada bertubuh. Ada tak? Ada tak benda tu ada tapi tak ada bertubuh? Udara mana tubuhnya? Ya, ada tak udara? Mana tahu? Mana tahu ada? Terasa. Ya. Terasa. Tu jisim apa? Jisim tidak apa dah, jirim tidak berjisim. Bukan jisim je, jirim tidak berjisim. Yang ini jirim berjisim. Lagi tu jirim tidak berjisim. Lagi satu cahaya. Mana jisimnya? Itu bukan jisim cahaya tu. Ni. Itu bekas cahaya tu, dia nampak panjang je. Dia punya case tu ataupun dia punya saluran cahaya tu. Padahal cahaya tu mana rupanya? Dia mengikut bekasnya. Kalau bulat, bulat lah dia. Kalau empat segi lah dia. Kalau dia bujur lah. Itu cahaya. Lagi apa? Lagi apa? Jirim yang tidak berjisim. Apa lagi? Satu lagi. Cahaya, angin. Lagi? Ada satu lagi. One more. Tekan lah apa? Gas. Ada ke tak ada gas tu? Mana tahu ada? Mana tahu ada? Berbau. Ya. Kalau berbau tu artinya gas keluar tu. Ya. Tengok dekat-dekat yang duduk dekat-dekat. Ada tak bau? Kalau ada bau, itu barulah kita tahu gas tu ada. Ada yang bangor, ada yang tak berapa bangor. Ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Itu artinya dia keluar tu. Ya. Gas tu macam-macam. Ada karbohidrat, ada kan carbon dioxide, ada oksigen. Itu gas tu ya. Ada oksigen, ada macam-macam lah, nitrogen dan sebagainya. Yang itu tidak ada jisim. Tapi Tuhan jirim pun bukan, jisim pun bukan. Atau apa? Kalau jirim pun bukan, jisim pun bukan, apa? Entah. Itu jawab yang sebenarnya, ya. Entah. Cari Tuhan, cari tak jumpa. Itu artinya apa? Jumpa lah tu. Jumpa lah tu. Cari Tuhan, cari. Nun dia Tuhan. Artinya apa? Artinya tak jumpa lah tu. Tak betul lah tu, ya. Bila dia nampak, bila dia boleh tengok, dia boleh pegang, dia boleh dengar, dia boleh bayangkan dalam hati, itu bukan Tuhan namanya. Ya. Dia tidak menyerupai mana-mana satu yang baru. Itu pada zatnya. Sungguhnya zat Tuhan tu bukan ia jirim dan bukan ia arat. Arat tu artinya apa? Sifat. Sifat jirim tu. Macam tuan-tuan atas kepala tu ada apa? Ada kepiah. Ya. Zatnya kepiah. Aratnya warna kepiah tu apa? Putih. Dia berdiri di atas zat. Putih tu di mana dia tempat duduknya? Di atas kepiah. Ya. Dan dia tidak boleh dipisahkan dengan zat. Dia berdiri di atas zat dan tidak boleh dipisahkan daripada zat. Dia mesti lazim melazimi dengan zat. Dan tak boleh bercerai dengan zat. Kalau saya nak minta putih je,
Tu imam, ni tu imam tadi. Bak putih tu, datang dia baginya kepiah putih. Aku tak nak kepiah, aku nak putih aja. Boleh? Boleh bagi putih aja? Tak boleh. Kerana dia berdiri di atas zat. Saya pakai apa ni? Putih juga. Boleh tak dia keluar daripada putih ni? Tak boleh. Mustahil. Itu zat, ya. Atau apa namanya? Arat tu sifat zat tu. Sama ada gemuk ke kurus ke, itu dipanggil arat, ya. Warna merah ke, kuning ke, hijau ke, biru pekat ke, itu apa nama? Itu arat, ya. Itu namanya sifat pada zat, ya. Dia bukan jirim, bukan arat, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah. Zat Allah tu tak ada pula berdarah, ya. Lagi berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan. Tahu leburan? Macam tembaga tu dia leburkan jadi cair. Allah bukan macam itu, ya. Bukan jenis leburan. Bukan pula jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Sebab itu orang nyembah pokok besar tu syirik betul. Kerana pokok besar tu bukan Tuhan, kerana dia jenis tumbuh-tumbuhan. Dan tiada ia dalam pihak Tuhan itu, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dia bukan berpihak. Dia tak ada pihaknya. Tidak di dalam, tidak di luar. Dia ada aja. Kita yakin Allah itu ada, udah. Jangan nak cari Allah mana-mana. Tapi esok akan jumpa juga dengan Allah. Di mana? Di mana nak jumpa dengan Allah? Di syurga. Cari di Manja ni tak jumpa. Cari di kampung Tengku Husin tak jumpa. Cari di Kampor tak jumpa. Cari di Ipoh tak jumpa. Yang jumpa Allah di mana? Dalam syurga. Kalau nak tengok Allah, kena masuk syurga dulu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah dalam surah, hujung sekali surah Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh itu apa artinya? Amal yang mengikut kehendak Islam, ikut cara Islam, itu amal soleh lah tu. Berpakaian cara Islam, soleh lah tu. Berekonomi cara Islam, soleh lah tu. Menguat cara Islam, soleh lah tu. Mamam cara Islam, soleh lah tu. Memerintah negara cara Islam, soleh lah tu. Okey. Apa lagi yang soleh? Pendidikan cara Islam, soleh lah tu. Nikah kahwin cara Islam, soleh lah tu. Kenuri kenara ikut cara Islam, soleh lah tu. Ya'mal solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu menyengutukan Allah dengan hamba-hambanya, ya, dengan mana-mana hambanya. Tiap-tiap satu hamba tu jangan menyengutukan Allah. Dapatlah melihat wajah Allah nanti. Dapat melihat wajah Tuhan kamu nanti, ya. Jadi dua je syaratnya. Pertama, berbuat amal soleh. Yang kedua, jangan syirikkan Allah. Kena beriman betul-betul dengan Allah Ta'ala. Itu dua syarat. Dua syaratnya je nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Beriman dan beramal soleh. Itu dua. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak kata tak? Hati beriman dah betul-betul. Lepas tu berjuanglah, beramal soleh. Berjuangan tu amal soleh lah namanya. Ikut cara Islam. Ini kenuri kenara, tanda ikut cara Islam. Bila ngawin dengan anak ada deng. Bukan tuan-tuan ni ya, orang lain ya. Deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia, selamat apa masuk neraka. Ya. Macam mana nak jumpa dengan Allah? Habis tu dalam neraka tak jumpa dengan Allah.
Nak jumpa dengan Allah kena masuk syurga dulu. Kena ikut cara Islam. Tak maaf dia. Nak buatnya terlancut mulut tersebut juga kena buat. Kena ikut cara Islam dalam every aspect of life. Udhulu fis silmi kaffah. Masuk kamu dalam Islam itu kesemuanya sekali. 100%, yes. Jangan ada dicemar dengan sistem-sistem yang bukan Islam. Itu dia. Nama soleh tapi tak soleh tapi toleh. Lawan soleh itu toleh tau. Jadi kalau hendakkan soleh itu tak cukup dengan hanya nama soleh. Kena amalnya tu mesti amalan solehan, amal yang soleh. Baik. Tiada ia di dalam tempat-tempat, tiada ia dalam masa. Allah tu bukan kejap ada, kejap tak ada. Dia bukan dalam masa. Time ini ada, period ini dia ada, nanti dia tak ada pula, tak ada. Dia ada, tak pernah tak ada. Dulu, kini dan selama-lamanya ada aja Allah Taala. Itu slogan Allah Taala tu. Yang diambil dari manusia. Manusia nak jadi Allah tu. Dulu, kini dan selama-lamanya. Padahal itu sifat Allah Taala tu. Adanya Allah Taala tu, qidamnya Allah Taala tu, sedulu, kini dan selama-lamanya. Allah tu tetap berkuasa. Sifat-sifat Allah macam itu, zat Allah macam itu, perbuatan Allah macam itu, dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi kita sekali-kali jangan cuba untuk merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita nak merampas hak Allah Taala. Slogan itu patut jangan dipakai lagi dah. Kerana itu siapa punya? Allah yang punya. Baik. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada sifatnya. Apa dia? Tadi ini pada zatnya, ini pada sifatnya pula. Apa yang bersalahan Tuhan dengan segala yang baru pada sifatnya? Iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan segala sifat yang baru. Kerana sifat Tuhan itu qadim, lagi azali. Dan melengkapi takluknya, maka sesungguhnya sifat makhluk itu tertakluk kepada setengah perkara. Bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak kekalkan sifat makhluk tu, kekal lah. Kalau tidak. Tapi Allah tetap sifatnya itu kekal selama-lamanya. Seperti sama tu pendengaran Tuhan, tertakluk ia kepada segala yang maujud, yang maujudat. Sama Tuhan tu tertakluk ia kepada segala yang maujudat. Benda yang ada semua Allah tengok. Apa saja benda yang ada tu maujudat. Kalau satu maujud, kalau banyak maujudatun. Banyak benda tu. Selagi ada benda tu, selagi itulah Allah tengok. Besar ke, kecil ke, kuat ke, tak berbunyi ke, halus ke, semua Tuhan tengok. Dan Tuhan dengar pula tidak pakai alat. Dia tak perlu kepada telinga. Tuhan nak dengar satu benda tak payah pakai telinga. Kita nak ada telinga baru dengar. Telinga tu pula kena ada lubangnya. Dalam lubang tu kena ada pula kulit nipis, namanya apa? Gegendang. Nak ada suara baru dengar. Tuhan tak payah suara pun dia dengar. Dia dengar. Hati kita ni ada keluar suara kan? Tapi dia dengar tak apa yang terdetik di hati kita? Dengar ke tak? Dengar. Itu pendengaran Allah. Nama boleh serupa. Kita mendengar, Allah pun mendengar, tapi tak sama pendengaran Allah dengan pendengaran yang baru. Berbeza, bersalahan dengan yang baru. Kalau semua orang bercakap kejap ini, semua sekali bercakap, dengar ke saya bercakap ni? Tak dengar. Tapi Allah dengar tak semua orang? Each and every one of you bercakap. Tuhan dengar tak? Dengar. Walaupun ataupun saya tengah ngajar ni, lalu helikopter kendam nak dengar ke saya ngajar? Tak dengar. Tapi Allah dengar tak? Dengar. Itu dia bezanya pendengaran Allah dengan pendengaran yang baru, pendengaran selain daripada Allah Ta'ala. Begitu juga pandangan Allah. Allah memandang tak perlu dengan mata. Kita mesti ada mata. Kemudian mata tu pula nak ada yang hitam tu, apa keluarnya?
kanta mata tu. Nak ada tu, jangan diselaput pula. Kalau selaput dah tak nampak. Ya. Kalau dah diselaput, itu yang pakai tromin tu. Berapa orang dah pakai tromin? Udah membalam je nampak ya. Pasal apa? Pasal pemandangannya dah dihalangi oleh selaput mata tu. Makin tua makin kuat selaputnya. Telinga pun begitu juga, makin tua makin keras gegendang tu. Bila dah keras gegendang tu macam? Macam dah keras? Dia tidak boleh bergetar lagi. Tahu getar? Tak boleh vibrate. Tak boleh terus, tak ada. Getaran tu dah tak ada. Udah jadi tak dengar. Kadang-kadang dia kerana tua tu gegendang tu makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Akhirnya dia tak bergetar lagi. Itu yang tak dengar tu, itu yang pekak tu. Yang saya sekarang dah pekak ni lah. Kalau tak dengar, tambah telinga banyak pun lagi tak dengar. Degil pula tu. Itu kita berbanding dengan Allah Ta'ala. Dia tak perlu kepada